Lalu Nabi Musa berdoa lagi, ya Allah, aku baca di dalam kitab Taurat ini suatu umat yang terbaik yang akan berlawan dengan Dajjal. Lalu Allah memberitahu, ia bukan umatmu, ia adalah milik Ahmad. Umat yang terbaik di kalangan sekalian umat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni nampak kecil, memang saiz kita paling kecil berbanding umat yang terdahulu. Kita ni nampak lemah, tapi kita telah terbiasa dilatih dengan ujian demi ujian. Terlatih daripada kecil, ujian fitnah dunia, ujian fitnah manusia, ujian kesusahan, kesempitan dan sebagainya. InsyaAllah umat yang terlatih ini akan terlatih apabila bertemu dengan fitnah Dajjal. Makcik-makcik, ibu-ibu sekalian, kenal tak Dajjal? Pernah jumpa tak? Tapi kita tahu tak cerita pasal dia? Agak-agak nanti kalau jumpa Dajjal, kita boleh cam tak dia? Boleh cam? Boleh kenal tak? Tak kenal. Tapi daripada yang kita belajar dengan ceramah, Dajjal tu macam mana rupa dia? Mata satu, buta sebelah matanya. Lagi rambut keriting. Lagi ada tulis kafarah. Betul ke? Masya Allah. Tu kenal lah tu. Esok kalau jumpa dia, nak ikut ke tak nak ikut? Nak buat apa? Lari. Masya Allah. Hari ni kan kadang-kadang ada makcik-makcik tu cakap dengan saya, Ustazah, bukan susah now nak kenal Dajjal. Dah lama dah kenal. Dah tahu lama dah. Ustaz-ustaz dah cakap, kalau kita nampak kita lari lah. Ni orang Negeri Sembilan kan. Dia ada kafarah kat dahi dia. Mata dia pula buta. Katanya rambut tu kerinting. Badan dia tu pendek-pendek je, kekar. Tak tahulah macam mana. Makcik tu memang tahulah kan. Saya kata hebatlah makcik ni. Yolah Ustazah dah dengar banyak kali dah. Kalau kita jumpa, kita lari, jangan nak ikutlah apa dia cakap. InsyaAllah kalau kena bunuh pun kena bunuh lah. InsyaAllah syurgalah kita. Lawan dia Ustazah. Kata pandai makcik. Subhanallah. Bukan semudah itu nak berhadapan dengan Ad-Dajjal. Sebelum keluar Dajjal berlaku apa? Berlaku Ad-Dukhan. Sebelum berlaku Ad-Dukhan yang namanya kemarau 3 tahun berturut-turut. Tahun yang pertama manusia dah hilang arah. Tahun kedua jiran dah mula ketuk pintu jiran untuk dibunuh jadi makanan. Sanggup membunuh dah masa tu. Daun-daun semua dah tak ada. Kita pernah tengok tak suasana di Afrika? Yang mana cuba tengok dalam YouTube, anak-anak Afrika kawasan miskin tu. Yang mana setahun tak ada taburan hujan turun tu. Yang mana dia orang ni lumpur tu dia keringkan buat makan. Makan tanah, macam makan biskut. Tak ada langsung kehijauan, dia makan rumput kering. Ada anak Afrika tu video tu duduk belakang, bukan video gambar. Duduk belakang kerbau, minum air kencing kerbau. Air kerbau kencing dia minum. Tak ada air. Cuba tengok air yang dia minum, air lumpur. Yang pekat, memang lumpur, air lumpur. Hidup mereka tengoklah, mereka mati dalam keadaan kelaparan. Ini cerita hari ini ni, belum Dajjal keluar. Sedangkan bantuan selalu sampai. Tapi ada kumpulan manusia yang hidup seteruk itu. Bayangkan kemarau itu, hujan tak berlaku di tempat dia. Tapi hujan masih banyak lagi di negara-negara sekelilingnya. Bayangkan bila musim kemarau datang, hujan tidak turun selama berturut-turut hingga 3 tahun, makin kurang. Dan terkena kepada seluruh dunia, bukan satu tempat saja. Semua manusia ketika itu kutip belaka ni daun-daun hijau, tak ada satu. Daun kering makan, kita akan makan tanah. Sampai dah tak ada makanan apa semua, sehinggalah satu ketika yang sangat dahsyat, dah tak ada apa dah boleh makan. Akhirnya manusia akan bunuh sesama manusia. Semua ketakutan sebab tak ada dah cara lain melainkan makan daging manusia. Binatang dah habis dah semua ambil jadi makanan semua. Allahu Akbar. Saat itulah Nabi sebut yang mana orang yang selamat, orang yang dikenyangkan oleh Allah dengan zikrullah. Lalu para alim ulama sebut beberapa zikir, antaranya zikir la ilaha illa anta subhanaka inni
kuntu minaz zalimin. Zikir itu zikir Nabi Yunus di dalam perut ikan Nun, di bawah dasar lautan, di dalam kegelapan lautan, di dalam kegelapan perut ikan Nun. Namun begitu bila Nabi Yunus berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Allah perintahkan para malaikat cari suara siapakah itu, sedangkan Allah memang Maha mengetahui. Tapi zikir tersebut berada di tempat mana pun, sunyi macam mana pun, terpencil macam mana pun, tetap Allah akan perintahkan para malaikat supaya pergi berikan pertolongan. Hari ini kita hanya kenyang dengan makanan. Kalau tengah lapar, orang cakap makcik lapar ke? Ya makcik lapar. Zikir makcik. Lagi lapar makcik tu. Lagi marah, kau ni pandai suruh aku zikir pula. Zikir jugalah kan. Astaghfirullah, marah-marah lah. Hari ini kita takkan mampu kenyang dengan zikrullah sebab kita terlalu mengikut hawa nafsu dalam makan. Hari ini anak-anak kita kenyang dengan apa? Dengan main game. Boleh kalau main game lupa nak makan, betul atau tidak? Anak kita sebab leka, sebab khusyuk, sebab nikmat main game, boleh dia ajar makan tak apa, tak nak lagi, nak habiskan game tu. Dah ambil game tu, rampas contohnya, terus lapar, dan tu juga lapar. Tadi masa tengok TV tak lapar, tadi masa main tak lapar. Begitulah keadaan bila kita khusyuk, bila kita nikmati, bila kita fokus, kita hilang rasa lapar. Apabila seseorang itu mula tenggelam dalam zikrullah, rasa betul-betul di dalam jiwa, Allah boleh menaikkan, membuang rasa lapar, Allah gantikan dengan rasa kenyang. Tapi hari ini kalau anak-anak dan diri kita sendiri, kita tak lazimi, tak istiqamah, tak beratkan, tak tekankan isu zikrullah. Bagaimana anak cucu kita nak berhadapan saat-saat kemarau 3 tahun berturut-turut, saat ad-dukhan yang sangat dahsyat, kemudian keluarnya Dajjal. Ad-dukhan 40 hari 40 malam, seluruh dunia, seluruh bumi akan diselaputi dengan asap tebal yang berbahang. Bukan asap tebal macam jerebu tu je, tetapi membawa bersamanya bahan panas yang berbahang. Kalau orang kafir terkena, maka kulitnya akan melepuh, akan menggelembung, akan keluar cecair, bahkan ada yang mati bergelimpangan disebabkan teruknya asap tebal tersebut. Allahu Akbar. Bagi orang beriman, dia umpama seperti gatal-gatal merah-merah, umpama begitu saja. Selama 40 hari 40 malam, 1 hari pun manusia dah tak tentu arah, dah resah gelisah. Sampai 40 hari 40 malam. Ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati Allah sekalian, yang dirahmati Allah sekalian, Allahu Akbar. Okey, kita ada sedikit pengumuman. Kenderaan PJD 4986. Ni kalau lupa nombor plate tak tahu ni, tak keluar-keluar ni. Saya pun tak hafal nombor plate kereta. PJD 4986. Boleh alihkan kenderaan, menghalang laluan. Oh, menghalang kedai tayar. Siapa parkir depan kedai tayar? PHB 993, WDS 289, PGZ 6021. Masya Allah. Ada 4 kereta. Jangan tengok sampai bangun, sian dia. PJD 4986, PHB 993, WDS 289, PGZ, dia kod ni Z 6021, menghalang kedai tayar. Bangun diam-diam je, orang tak perasan. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi para muslimat, cuba kita bayangkan macam ni lah. Ada orang kaya, dia mari letak dalam kawasan Masjid Batu ni segunung emas. Dia letak segunung emas. Lepas tu dia bagi tahu orang kawasan ni, kawasan Permata Pau Penang ni, boleh ambil sekilo seorang. Emas sekilo berapa ya? Biasa tak beli emas sekilo? Tak biasa. Ikan sekilo biasa? Tak ada di kedai mana sekilo? Tak ada ha? Kalau sekilo agak-agak puluh ribu ke ratus ribu? Ratus ribu lah. Dia cakap boleh ambil hari Sabtu pukul 8 pagi. Ambil sekilo seorang, ambil je. Dia memang orang kaya.
Agak-agak makcik-makcik ada pukul berapa beratuk nak ambil? Hari apa dah beratuk? Dia kata hari Sabtu. Bukan hari Jumaat lah. Mungkin 3-4 hari dah berkhemah, dah beratuk. Bukan orang Pematang Pau je. Seluruh Kedah, seluruh Penang. Sebut Kedah lagi. Seluruh Penang, mungkin daripada mana-mana datang beratuk. Semua manusia datang mengerumuni, bergaduh-gaduh tu. Yang mana sakit lutut, lupa sakit lutut, elok pula beratuk. Semua okey. Duduk beratur panjang, panas pun tak kisah, hujan pun tak kisah. Sebab nak tunggu pukul 8 pagi hari Sabtu, dapat sekilo emas orang. Padahal masing-masing bukan tak ada rumah, masing-masing bukan tak ada kereta, masing-masing bukan tak ada makanan dekat rumah, masing-masing dalam keadaan senang. Tapi bila ada sesuatu orang nak beri percuma dalam bentuk dunia yang begitu besar, manusia lupa dan hilang arah semua. Ketika Dajjal datang, ketika itu manusia kelaparan, tidak ada makanan apa-apa. Ketika itu musim kemarau di tempat-tempat orang beriman. Ketika itu manusia melihat anak mati bergelimpangan kerana lapar. Ketika itu Dajjal datang menawarkan segala-galanya. Kamu perlu makanan, kamu perlu ni. Ketika itu air satu titik lebih bernilai daripada segunung emas. Sebab manusia ketika itu baru tahu nilai air untuk hidup berbanding nilai emas untuk dunia. Sebab itu kalaupun kita belajar tentang Dajjal, ada mata satu, ada kafarah, belum tentu kita selamat daripada godaan dan pujuk rayu daripada Dajjal. Belum tentu. Walaupun kita dah dengar ceramah begitu begini, sebab yang mampu berhadapan dengan fitnah Dajjal hanyalah iman di hati, bukan pengetahuan di akal. Yang kita duduk dengar ceramah itu pengetahuan di akal sahaja. Kekuatan akal tidak boleh melawan fitnah Dajjal. Tetapi hanya kekuatan rohani, yang mana hati itu kuat dengan zikrullah, kuat dengan kalimah La ilaha illa anta. Tiada ilah melainkanmu ya Allah, tiada sembahan melainkanmu ya Allah, tiada tempat bergantung melainkanmu ya Allah, tiada tempat mengadu melainkanmu ya Allah. Kalimah ini pada saat itu sangat memberi erti yang besar. Sebut sekarang tak rasa sangat. Sebab apa? Kita ada semuanya. Kalau tak zikir pun boleh makan kenyang. Kalau tak zikir pun boleh tidur lena. Kalau tak zikir pun boleh jalan sana sini. Tapi saat itu, saat kita tidak ada apa-apa melainkan zikrullah, kalimah La ilaha illa anta. Tiada ilah, tiada tempat bergantung, tiada tempat meminta tolong melainkanmu ya Allah, sangat memberi erti. Sekarang kalau susah, telefon anak, mak nak minta tolong sikit. Ya mak, jangan risau, kita balik. Susah telefon suami, susah telefon kawan. Ketika itu manusia tidak boleh membantu sesama manusia. Allahu Akbar. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku melakukan kezaliman ya Allah. Dulu masa ada semua aku lupakanmu ya Allah. Masa ada manusia dulu aku banyak puji manusia, aku tak pujimu ya Allah. Aku puji manusia yang beri aku makanan, aku puji manusia yang berikan aku keselamatan. Hari ini tidak ada keselamatan, tidak ada kekenyangan, tidak ada bantuan, tidak ada perlindungan melainkan daripadamu ya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah.